A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam Bilal, AJK, serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musallin. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu taala diperumpamakan solat 5 waktu dengan sungai yang deras. Jadi diumpamakan solat 5 waktu tu diumpamakan dengan sungai yang deras. Kemudian riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Nabi menyatakan apa dia? Umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu. Lagi banyak airnya, memandi ia padanya tiap-tiap hari 5 kali. Jadi Nabi SAW menyatakan umpama. Nak ceritanya umpamanya orang yang solat 5 waktu, besar pahala dia. Jadi diumpamakan oleh Nabi SAW, orang yang solat 5 waktu itu ialah seperti sungai yang deras yang ada depan pintu. Buka pintu tu sungai. Sungai yang deras. Bukan sungai biasa, bukan sungai tenang, tak. Sungai yang deras. Lepas tu pula sungai itu memandi akan dia. Apa? Kita ni mandi dekat sungai tu 5 kali sehari. Nak kata apa? Nak katanya bersih. Umpama kita bayangkanlah air terjun. Kita bayangkan air terjun. Sungai deras. Macam air terjun lah. Cuba duduk kat air terjun tu, duduk. Tak pada nak sabun dah. Habis daki-daki keluar. Nak kata bersihnya. Diumpamakan orang yang solat 5 waktu itu. Nabi umpamakan. Kemudian maka apa yang tinggal atasnya, atas yang seorang mandi 5 kali sehari dalam sungai yang deras tadi itu, pada karatnya, daki-dakinya, yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya. Tiada
tiada tinggal satu dosa. Jadi diumpamakan. Ni di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan dosa. Nak menghapuskan dosa ialah solat 5 waktu. Jadi Nabi buat umpama dulu. Nabi buat umpama kalau orang itu solat sehari semalam 5 waktu, umpama orang itu mandi di dalam sungai yang deras, yang kuat. Airnya kuat, duduk itu kuat. Sampai rasa macam diurut-urut. Kalau kita mandi dekat sungai, dekat Lata ke, dekat ikutlah mana-mana ke yang air dia deras, kita duduk celah batu tu, letak badan kita, rasa macam apa? Macam diurut. Sedap. Lepas tu daki-daki ni tak ada cerita lah. Daki-daki ni apa? Habis keluar. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa manusia tu. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala hapuskan dosa. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil. Maknanya apa dia? Kalau orang itu dia solat 5 waktu sehari semalam, tak ada kesan, tak ada dosa dah. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar yang kita bahas hari itu, dia perlu kepada taubat. Dosa kecil, ikutlah, dia duduk buang sampah ke, duduk pergi patah pokok ke apa ke, dosa-dosa kecil, yang tidak melibatkan dosa besar. Apa dosa besar? Dosa besar ialah satu dosa yang dijanjikan seksa. Kalau minum arak seksa ni, kalau berzina seksa ni, kalau mengumpat seksa ni, kalau mengadu domba seksa ni, kalau buat fitnah seksa ni, tu semua dosa besar. Kalau bunuh seksa ni, apa saja dosa yang dijanjikan seksa, itu dosa besar. Tapi dosa juga tak dijadikan seksa, itu ialah dosa kecil. Nak beza tu je. Jadi orang pening, apa dosa kecil, apa dosa besar? Dosa besar ialah suatu perkara itu kita buat dosa dijanji seksa. Sebagai contoh solat. Orang yang tak solat, Allah Subhanahu Wa Taala janji akan seksanya dekat dunia. Apa? 5 sesaan dekat dunia, 3 sesaan apabila nak mati, 3 sesaan masa alam kubur, 3 sesaan waktu bangun kubur. Tu janji. Janji untuk apa? Janji orang yang buat dosa tak solat, maka tak solat itu dosa besar. Sebab apa? Sebab ada janji. Setiap dosa yang dijanji seksa itu dosa besar. Tapi yang dinyatakan kat sini, yang dihapuskan, seolah-olah Nabi bagi tahu apabila kita mandi sungai yang deras 5 kali sehari, tak ada langsung karat-karat daki-daki, tak ada dah. Dah lah kita mandi, kita sabun, kita shampoo apa semua, dekat sungai pula, air pula sejuk, air pula kuat, cocok habis. Bila bangun, rasa segar. Apa? Badan kita dah daki-daki tak ada dah, bau masam dah tak ada dah, melekit-melekit semua dah tak ada. Rasa apa? Rasa segar. Rasa apa? Rasa semua benda tu dah terkeluar dah, tak ada satu yang tinggal. Begitu juga dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari. Apabila habis saja kita solat 5 waktu sehari semalam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala hapuskan dosa. Ialah dosa kecil. Jadi itu kelebihan apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka yang melakukan solat 5 waktu. Lakukan solat 5 waktu je. Lebih-lebih lagi kalau orang itu dia solat 5 waktu diiringi dengan apa? Solat-solat sunat, lepas tu buat benda-benda baik, tu lebih-lebih lagi lah. Nak kata untuk istiqamah solat 5 waktu itu pun apa dia? Memadai. Lebih daripada lain dah. Sebab apa? Sebab mereka itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu besar tak? Besar. Sebab itulah kalau orang itu dia betul-betul pegang kepada agama, bab sembahyang ni memang jaga betul. Anak tak sembahyang ke, isteri tak sembahyang ke, jadi dia marah betul-betul. Sebab apa? Sebab nak jaga benda ni. Nak apa? Nak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, hidup ialah sia-sia. Orang yang tak solat umpamanya orang yang tiada agama, dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis.
Jadi apa dia? Apabila dosa-dosanya tak ada sekali tinggal pun, melainkan ampun akan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan orang yang solat 5 waktu itu, melainkan dosa-dosanya. Habis dosa-dosanya dah, tak ada dah. Apabila dia solat 5 waktu sehari semalam, apa dia tinggal, maka berkehendak ia kepada taubat. Okey, kalau berkenaan dengan dosa-dosa besar, apa dia? Kena bertaubat. Yang dinyatakan tadi cuma yang apa? Yang dikatakan terhapus dosa tu ialah dosa kecil. Kemudian janji Allah kepada mereka yang bersolat dengan syurga. Inilah yang paling mahal. Allah Subhanahu Wa Taala janji terus. Bukannya cerita main-main. Allah Subhanahu Wa Taala buat janji kepada hamba-hambanya, ialah siapa melakukan solat itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri akannya syurga. Beri akannya syurga. Dan diriwayat daripada Ubadah bin As-Samad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu ini difardu Allah akan segala hambanya. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia, yakni dengan solat tadi itu, sempurna, yakni sempurna apa? Syarat dan rukun, dan tiada dikurangkan haknya, yakni hak solat. Mana kata tak tinggal solat lah. Adalah baginya pada Allah Subhanahu Wa Taala janji bahawasanya masuk syurga akan dia. Dan barang siapa yang meninggalkan dia dan yang mengurangkan dia, mengurangkan solat, haknya, tiada baginya pada Allah Subhanahu Wa Taala itu janji. Jadi kita faham kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala janji syurga, janji syurga terus. Kalau siapa hamba-hambanya melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat 5 waktu sehari semalam, dakhalal jannah, masuk syurga, tanpa menguranginya. Dan barang siapa menguranginya, yakni solat 5 waktu, tiada janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Tiada janji apa? Tak masuk syurga. Jadi di antara ahli-ahli syurga itu ialah mereka solat 5 waktu sehari semalam. Jadi nak kata ahli syurga tu dia solat 5 waktu sehari semalam. Jadi macam mana pula kalau orang tu dia solat tapi buat dosa? Ada tak? Ada. Dia buat dosa. Dia solat, dia buat dosa. Yang tu kita kena faham. Okey. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang, kita ambil orang meninggalkan sembahyang, maka di antara Allah Subhanahu Wa Taala memberi bala, memberi azab kepada orang yang meninggalkan sembahyang tu ialah dekat dunia. Dekat dunia 5 benda Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Apa dia? Yang pertama, hidup dia tak berkat.
Dan di antara yang 5 tu, apabila dia melakukan amal kebajikan, Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab pokok dia tak buat. Contohlah apa dia? Orang bukan Islam nak solat Zuhur, terima tak? Dia solat macam mana pun tak terima. Dia nak solat apa? Dia nak solat hajat. Apa dia? 100 rakaat, tapi tak masuk Islam. Mana kata solat sahajalah tak terima. Begitu juga apabila mereka meninggalkan solat. Orang tak solat, ramai juga baik-baik. Itu tak nafilah, sebab baik buruk ni perangai manusia, ada belaka. Orang yang solat pun perangai huduh juga, ada juga. Tapi nak cerita apa? Nak ceritanya, kalau orang itu baik tara mana pun, orang itu pemurah tara mana pun, orang itu kuat sedekah tara mana pun, orang itu bantu orang tara mana pun, tetapi dia itu tidak solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak terima kebaikan-kebaikan yang dilakukan dekat atas dunia lagi. Itu azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang meninggalkan solat. Tak ada apa. Yang tu kena faham. Ada pun orang itu solat, dia itu ahli maksiat. Ada juga orang solat tapi dia ahli maksiat juga. Solat tak tinggal 5 waktu sehari semalam. Kadang-kadang siap ganti bilal lagi. Duk azan apa. Tapi hari-hari main nombor ekor. Ada tak? Ada. Haji ni selalu pernah nampak ni, dia yang azan tu kalau bilal tak datang tu, tengok apa? Tikam. Tak banyak singgit je. Kadang lagi pergi masjid duk tengok nombor plate orang apa, nak pergi tikam lagi. Contoh ni contoh. Nak kata apa? Dia sembahyang, tapi dia ahli maksiat. Jadi apa dia? Nak ceritanya, dia sembahyang. Maksiat itu ialah apa dia? Itu dia punya dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak lagi dosa. Tapi sembahyang dia terima tak? Terima. Berbanding tadi orang yang meninggalkan sembahyang tapi suka tolong orang. Dia kalau buat sembahyang ni susah. Ajaklah pergi masjid apa semua. Apa begini. Tapi kalau ajak dia berkebun, ajak dia pergi tolong orang, ajak dia pergi buat rumah, ajak dia sedekah, minta sumbangan. Kalau bab-bab kenduri apa, dia yang bagi duit, dia bagi lauk dan sebagainya sebagai contoh. Tapi dia itu tidak solat. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima segala kebaikan orang tu. Sama juga tadi, orang yang sembahyang beratus rakaat tapi tak masuk Islam. Dia bukan Islam, tapi dia sembahyang 100 rakaat. Terima tak? Tak terima. Yang tu ialah azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi dekat dunia. Orang yang apa? Yang meninggalkan sembahyang. Sebab itulah benda ni berat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak janji syurga akan orang yang mengurangkan sembahyang. Makna kata apa? Tak sembahyang lah. Mengurang. Dia tak kata tak sembahyang langsung. Orang ada juga setengah orang tu. Dia sembahyang apa? Sembahyang maghrib isyak. Ada. Sehari tu dia sembahyang apa? 2 waktu je. Ada tak? Ada. Tu maksud mengurangi apa? Mengurangi sembahyang. Yang tak sembahyang langsung, tu lagilah. Nak kata yang mengurangi sembahyang sehari itu dia sembahyang apa? 2 waktu saja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjanjikan dia syurga. Makna kata apa? Tak masuk syurga. Sebab nak masuk syurga ni ialah apa dia? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala janji sendiri orang yang jaga solat 5 waktu sehari semalam. Tapi macam mana pula dia tu solat 5 waktu? Alhamdulillah lah, orang masjid, orang surau. Tapi masalahnya maksiat. Ingat apa dia? Tara mana dosa pun, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi barang-barang solat ni apa dia? Kena ganti. Sembahyang kena qada. Yang kita tinggalkan sembahyang. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Dia start sembahyang umur 40. Umur 40 tahun, alhamdulillah. Sebelum ni sembahyang juga, tapi celup lah. Dia tak sembahyang lah.
Bermula umur 40 tahun tu dia dah apa? Alhamdulillah dapat hidayah. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi nikmat dekat dia, dapat hidayah, dia mula start sembahyang. Setengah orang tu pencen baru start sembahyang. Ada juga. Dah pencen-pencen, oh aku dulu dah pencen ni, tak ada buat apa. Ada juga, alhamdulillah lah. Kat mana pun alhamdulillah. Kalau ada kesedaran tu alhamdulillah. Tak kisahlah umur berapa pun. Jadi dia start umur 40. Sembahyang. Bermula dia sembahyang umur 40 itu, dia qada sembahyangnya sampai umur dia 80 tahun. 80 tahun lebih dia meninggal dunia. Ada saya jumpa. Jadi tanya, orang sembahyang, kalau sembahyang zuhur tu, kalau kita sembahyang lama pun qabliyah ba'diyah apa dia? Jadi 8 rakaat lah. Sembahyang zuhur 4 rakaat, qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, jadi 8 rakaat. Dia sembahyang fardu saja 8 rakaat. Campur qabliyah ba'diyah apa dia? Jadi 12 rakaat. Supaya sembahyang tarawih lah. Tiap-tiap waktu. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi apa dia? Nak kata tu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi sama juga puasa, solat, yang tu apa? Yang tu kena ganti. Umpama yang kita bahas lah. Sebab apa? Sebab barang sewa. Sewa-sewa tertunggak kena bayar tak? Kena bayar. Melainkan yang tak kena bayar apa? Orang gila, yang tu tak boleh sembahyang, hilang akal. Ada orang tu gila 3 hari. Ada juga. Tak tahulah dia hilang akal tu dalam masa 3 hari. 3 hari tak wajib dia dia solat. Sebab apa? Tak cukup syarat dia. Jadi menyatakan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ini akan masuk syurga bagi orang yang sembahyang itu ialah sembahyang sempurna. Dinyatakan di sini sembahyang sempurna. Sempurna apa? Sempurna rukun dan syarat. Sembahyang sehari semalam 5 waktu, tapi bila sembahyang tak baca Fatihah, memang tak sah lah sembahyang. Jadi sembahyang tak sempurna, macam mana nak memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala janji kepada mereka yang sembahyang sehari 5 waktu, sehari semalam, ialah sembahyang dengan sembahyang yang sempurna. Maka orang yang sembahyang itu mendapat rahmat. Jadi masuk syurga apa? Masuk syurga bukan sebab sembahyang. Sebab masuk syurga itu ialah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang solat 5 waktu sehari semalam itu mendapat rahmat. Apabila mendapat rahmat, mudahlah bagi mereka itu masuk syurga. Ingat, kita masuk syurga ini ialah dengan rahmat, bukan dengan amalan. Adapun yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dekat sini ialah orang yang solat 5 waktu itu dijanjikan syurga, ialah bukannya sebab 5 waktu itu, sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang tu banyak dosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengukir janji, tapi dia istiqamah untuk sembahyang. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni dosa mereka itu, harus. Bagi Allah Ta'ala tu harus nak mengampuni dosa. Jadi sama ada dengan cara berdoa, dengan Allah Ta'ala sendiri nak bagi rahmat, dengan sendiri Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Nak bagi keampunan. Sebab tu yang kita bahas sebelum ni apa dia? Berkenaan dengan orang mati tidak sempat bertaubat. Kan ada satu pendapat tu menyatakan apa dia? Harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa orang yang mati tidak sempat bertaubat. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa harus? Di antaranya ialah doa orang yang hidup. Orang yang hidup ni doa kepada orang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Solat jenazah tu. Sebagai contoh, Nabi SAW sembahyangkan jenazah sahabat. Jadi Nabi berdoa. Nabi ni fahamlah, kalau tahap waliullah pun bila doa tu makbul. Makbul waliullah. Allah Ta'ala bagi karomah kat dia, bagi kemuliaan. Ini Nabi.
Nabi sendiri doa pengampunan kepada si mati. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi kita panggil ramai-ramai ni nak doa kepada si mayat. Mana tahu apa dia? Kalau orang yang mendoa tu salah satunya yang mengaminkan tu waliullah, maka makbullah doa dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa itu, Allah Taala ampunkan kepada si mati. Yang tu i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun daripada golongan Mujassimah, golongan Wahabi, apa dia? Dia menyatakan buat apa kita tawasul. Dia tak boleh tawasul. Doa direct teruslah dekat Tuhan. Buat apa nak suruh orang doa? Lepas tu buat apa nak doa atas nama orang mati, termasuk Nabi? Na'udzubillah. Tu golongan dia. Sebab apa? Sebab dia kata fa inni qarib. Betul, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan aku ni dekat dengan hamba-hambaku. Allah Taala dekat dengan kita. Tapi padan tak kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan sebut nama Nabi. Sebut-sebut nama Nabi itu untuk apa? Untuk nak bagi tahu berkat Nabi itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Sebagai contoh apa dia? Sebab itulah kalau negeri Wahabi lepas sembahyang tak ada doa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun balik. Dia kata buat apa nak doa? Doa tu imam doa, lepas tu yang lain amin. Lah pakai mintalah dekat Allah Taala, buat apa nak suruh tu imam? Dia kata macam tu. Ni kita wakilkan tu imam suruh doa. Jadi macam sembahyang subuh tadi, tu imam doa, kita amin je. Tapi bagi mereka apa dia? Kalau nak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh tawasul. Kita tawasul, imam tu mendoakan, kita amin. Paling-paling kurang pun dalam kalangan kita ni ada orang yang soleh. Orang yang soleh itu mengaminkan doa, maka makbul doa itu kita semua dapat apa dia? Dapat rahmat. Kalau tu imam itu orang yang soleh, makmum semua apa dia? Dapat rahmat. Sebab apa? Sebab dia yang berdoa. Ataupun ada orang yang soleh daripada kalangan makmum itu, imam wakilkan doa, yang mengaminkan itu ialah apa dia? Orang yang soleh, maka memakbulkan doa. Apa masalahnya? Tapi nak kata pahaman mereka itu apa dia? Tak boleh bertawasul. Nak doa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kadang-kala tiap-tiap orang ni ada berkat. Kita nak faham tu je. Berkat orang ni sama juga. Kita minta mak kita, yang mana ada ibu bapa tu, budak-budak sekolah, mak tolonglah doakan abang nak lulus SPM. Kalau golongan mereka apa dia? Lah nak suruh mak doa apa? Doa sendirilah ke Allah Taala, direct terus. Nak guna-guna orang doa apa? Nampak pahaman dia je tu. Kita ahli sunnah wal jamaah, i'tikad kita apa dia? Boleh bertawasul. Macam seorang anak itu dia bertawasul dengan ibu dia. Apa dia? Minta ibu dia doakan dia. Ibu doakan saya, ayah doakan saya. Sebab apa? Doa ibu bapa itu makbul kepada anak-anaknya. Tapi itu tawasul tak? Tawasul. Tapi kalau Wahabi kata tak boleh tawasul. Sebab apa? Sebab nak tumpang keberkatan ibu tu. Ibu tu melahirkan, mendidik kita dan sebagainya. Mintalah mak, tolonglah doakan kami. Mak doakan saya, mak doakan abang, semoga panjang umur, murah rezeki. Mak doakan kebahagiaan saya dengan anak dan isteri, dan sebagainya lah. Kita minta mak kita doa, ayah kita doa. Jadi nak minta doa tu apa dia? Tawasul lah tu. Orang lain doa, walaupun mak ayah kita. Tapi kalau buat-buat ni dia kata apa? Dia kata minta terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa nak minta? Apa nak suruh orang minta? Jadi kalau sembahyang macam kita ni, tak boleh.
Negeri dia tak boleh, tak ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak wirid ke, nak doa ke, sendiri-sendiri. Kita diajar apa dia? Untuk nak apa? Nak tumpang berkah. Kita ni kita tahu tak ke mana. Sama juga kita buat kenduri tahlil, kita buat kenduri doa selamat dan sebagainya. Memang betul kita boleh doa sendiri. Tapi kadang-kala yang kita panggil itu nak tumpang keberkatan orang tu. Pakat-pakat tumpang berkat sikit, berkat sikit, insya-Allah. Tambah pula kalau kita buat kenduri arwah. Kenduri arwah ni apa dia? Kita nak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi Allah Taala mengampunkan dosa-dosa arwah tu. Jadi kita panggillah orang masjid. Sebab apa panggil orang masjid, orang surau? Sebab mereka ni orang yang menjaga solat. Orang yang menjaga solat, orang yang duduk dalam rahmat. Jadi orang yang duduk dalam rahmat ni baguslah kita panggil orang-orang yang berkat ni datang dekat rumah kita. Panggil orang datang pun ialah satu apa? Satu keberkatan. Panggil pula orang baik-baik. Orang masjid, orang surau yang mendirikan solat, yang solat berjemaah. Lepas tu pula pakat sama-sama berdoa. Dengan keberkatan masing-masing tu, yang kita panggil tu apa dia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala pengampunan yang kita pakat-pakat minta untuk kepada si arwah muslimin dan muslimat. Jadi nak cerita apa? Nak cerita keberkatan barakah. Jadi sama juga bumi-bumi para nabi, tempat-tempat para nabi, apa dia? Berkah. Walaupun mereka itu telah wafat. Bumi Madinah. Sebab apa? Adanya jasad Nabi SAW. Apa dia? Walaupun Nabi itu sudah wafat, keberkatan ada juga situ. Kita faham. Tu. Boleh tak kita tumpang orang, keberkatan orang? Boleh. Maka ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Boleh kita nak tumpang keberkatan seseorang, lebih-lebih lagi ialah Nabi SAW. Kita apa? Kita nak tumpang berkat je. Sama juga kita nak tumpang berkat orang yang mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Macam kita lah. Kalau kita campur dengan orang ulama, apa dia? Kurang-kurang pun apa dia? Ada berkat dia dekat kita. Tapi kalau kita ni campur dengan orang yang tak elok, orang yang apa, kaki maksiat dan sebagainya, paling kurang pun ada tercalik dekat kita sikit benda-benda yang tak elok tu. Sebab apa? Sebab dia, kita tengok pada keadaan tu. Kita duduk campur orang masjid, kita duduk campur orang surau. Alhamdulillah, pakat-pakat dengan berkat-berkat yang lain tu, dapat apa? Dapat juga keberkatan kat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat dekat kita. Tu janji Allah Subhanahu Wa Taala, syurga bagi mereka melakukan solat. Dan tiada janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengurangi solat. Bukan cakap Allah Taala tak janji syurga, makna kata Allah Taala janji tu seksa. Janji lain pula. Janji orang yang tak solat 5 waktu yang tadilah. Dekat dunia tak ada keberkatan hidup. Lepas tu pula kalau dia buat satu-satu amalan tu, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala tak terimanya. Lepas tu pula tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi lah 2-3. Waktu nak mati pula, mereka itu dahaga yang teramat sangat. Kalau mereka itu diberikan air yang ada dekat dunia ni, maka dahaga itu apa dia? Tidak akan tak akan apa? Tak akan rasa dia punya apa? Hilang dahaga tu, seksa masa nak mati. Lepas tu pula bila mati pula, dekat alam kubur, kita tak rasa apa sebab tak mati lagi. Nanti mati tu, ya Allah, ya Tuhanku, padanlah orang yang tinggal solat ni. Nak kembali dekat dunia, apa dia? Nak solat balik. Bila mati tu, dengan ulahnya, dengan tunya, dengan ninya. Lepas tu pula pada hari kebangkitan pula dibangkitkan dengan orang-orang yang tak solat, dengan orang yang hina. Jadi mudah cerita, kalau orang yang tak solat itu dekat atas dunia pun jadi hina, nak mati pun jadi hina, dalam kubur pun jadi hina, dekat akhirat pun jadi hina juga pada hari kebangkitan.
hinanya orang yang tak solat. Sebab apa? Sebab seolah-olah orang yang tak solat itu dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Taala nak azab benda yang tinggi. Kita contohlah, kalau anak kita lah tak dengar cakap pun, kita pun tak nak bagilah. Kita janji apa? Kita janji dengan anak kita, nak beli tu, nak beli ni. Tapi kalau anak kita tak dengar cakap kita, tak dengar arahan kita, ni anak bukannya orang lain, anak kita tak dengar arahan kita, tak dengar cakap kita, melawan kita. Kita suruh buat benda tu, dia tak nak buat. Tak nak buat tak apa lagi, dia buat benda tak elok lagi. Kita suruh buat apa, suruh basuh pinggan, dia tak basuh pinggan. Okey, tak apalah. Lepas tu pula bukan setakat tak basuh pinggan, bagi pecah lagi pinggan. Makna kata apa? Kita sendiri pun nak bagi tak apa yang kita janji, tak bagi. Siap kita rotan lagi ada. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya. Allah Ta'ala janji mereka itu akan syurga bagi orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tapi apabila orang tu tak melakukan solat 5 waktu, dah lah tak melakukan solat 5 waktu, lepas tu pula buat lagi benda-benda tak elok lagi, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengazabkan mereka tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi azab kepada mereka yang meninggalkan solat. Auzubillah. Jadi kita doalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu apa dia, memberikan taufik dan daya supaya kita jadi orang yang sentiasa mengerjakan solat. Kemudian maka telah berkata musannif rahimahullah taala, gugur segala kesalahan orang yang bersolat. Dan lagi Nabi SAW bersabda bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang dan dia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kesalahannya, yakni diampunkan segala kesalahannya, maka tiap-tiap sujud gugurlah kesalahan hingga habis, dan gugur segala kesalahan. Ni sabda Nabi SAW, hadis Nabi. Jadi orang yang solat, nak cerita orang solat. Jadi Nabi cerita terperinci lagi berkenaan waktu bila dosa tu gugur. Jadi kita sekarang ni tiap-tiap hari menanggung dosa. Ni cerita dosa kecil. Dosa besar macam tadilah, dia betul boleh taubat. Ini dosa kecil. Jadi tiap-tiap waktu ni kita menanggung dalam dosa. Menanggung dalam dosa. Bila kita dosa, waktu bilakah Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dosa pada hamba-hambanya yang solat 5 waktu sehari semalam? Bila? Waktu ketika sujud. Seolah-olah kita tanggung dosa. Dalam badan kita ni dosa. Contoh, umpama macam tu ni umpama. Sebab dosa tu kita tak tahu macam mana. Jadi apabila kita sujud saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita sujud menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila tengah sujud tu, waktu itulah dosa segala yang ada dekat kepala kita, apa semua kat badan kita tu gugur terus. Bila sujud gugur, bila sujud gugur, bila sujud gugur. Jadi habis saya sembahyang tu, maka bersihlah orang itu daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan, dosa kecil.
Dosa kecil. Bila? Waktu sujud tu Allah Subhanahu Wa Taala gugur akan dosa-dosa. Jadi apa? Simboliknya apa dia? Simboliknya sembahyang lah. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud. Simbolik apa? Simbolik sembahyang. Sebab apa? Rukuk dan sujud ni dekat luar tak boleh buat, berdosa. Kalau sengaja buat, tiba-tiba sujud, tapi bukan sembahyang, tak boleh. Rukuk dan sujud luar sembahyang, hukum dia haram. Sengaja. Tak sengaja tu cerita lain. Rukuk dan sujud dalam apa, luar daripada solat, hukum dia haram. Kerana dua benda tu hanya tertakluk kita perlu buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab tu sembahyang mayat tak ada rukuk sujud, tak ada. Sebab rukuk sujud ni seorang hamba kepada Tuhannya. Tak ada. Tapi kalau kita buat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu hukumnya haram. Ada satu kisah. Kita tutup dengan satu kisah. Ada seorang orang Islam, tak tahulah zaman 18 lah, 18 tahun 18. Jadi dia ni terima pingat daripada Ratu Inggeris, orang Islam. Tak apalah, terima pingat, ambil je lah. Tapi bila zaman tu nak terima pingat, apa dia? Kena rukuk. Kena apa? Kalau tunduk sikit tak apa, kena tunduk. Sebab apa? Sebab kalau apa, ratu tu dia duduk tempat tinggi sikit, jadi duduk tempat bawah sikit. Jadi apa dia? Nak kandung tu kenapa? Kena rukuk. Jadi oleh kerana dia itu faham akan rukuk dan sujud itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia minta dekat ratu tu apa dia? Macam ada kursi kecil, dia lututkan sebelah dekat apa? Dekat bangku tu. Jadi dia duduk rendah lah. Jadi bila duduk rendah, duduk tegak, boleh apa? Boleh kalungkan. Begitu juga dengan Nabi Yusuf AS. Waktu zaman Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf daripada kecil lagi, apabila dia jadi apa? Duduk, sebab apa? Nabi Yusuf ni dia dekat dengan Fir'aun. Panjanglah cerita dia. Pembesar-besar Fir'aun tu duduk kat situ. Jadi dia tu daripada kecil lagi sampai jadi Nabi, sampai dia wafat, tidak pernah sekali rukuk kepada Fir'aun. Yang dia kena rukuk, buat macam ni. Adalah cara dia hormat kepada Fir'aun. Nabi Yusuf tak pernah. Sebab apa? Sebab rukuk dan sujud hanya semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tunduk sikit lain. Ni rukuk. Rukuk macam mana? Ni 90 darjah. Tunduk. Tapi kalau tunduk sikit untuk nak kalung tu tak ada apa. Dia yang tak boleh tu macam rukuk tu. Itulah kadang-kadang kan ada tempat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang tu pun kita kena tengok juga. Sebab bila kita duduk tinggi, orang tu nak kalung, kadang-kadang kita turun tu sampai rukuk. Tu tak boleh. Kalau setakat tunduk sikit, nak bagi apa? Nak bagi boleh masuk, tu tak ada masalah. Tapi kalau sampai nak rukuk tu, yang tu tak boleh. Sebab itulah kalau masuk piramid, masuk piramid, dan saya pun dah masuk piramid, tempat Fir'aun, makam Fir'aun. Jadi memang dia buat tu memang untuk orang rukuk. Kalau nak masuk tu memang kena apa? Memang kena tunduk. Tak kisahlah orang besar ke orang kecil, itu memang kena rukuk. Tunduk. Jadi apa dia? Nak masuk macam mana? Masuk daripada buntut belakang. Membelakangi kalau benda macam tu. Jadi kalau ada tempat-tempat ataupun tempat yang khusus, kalau kita nak masuk tu memang kena rukuk, boleh masuk. Apa dia? Kena masuk belah belakang. Nak bagi simbolik, bukannya kita nak rukuk kat dia. Kadang-kadang dia buat benda tu nak bagi kita rukuk kat dia. Sama juga kalau kita pergi upacara. Boleh tak pergi upacara pemakaman orang yang
bukan Islam. Boleh, tapi tak boleh ikut. Tak boleh ikut cara dia. Ni dia semua rukuk kat situ, rukuk kat gambar tu, kita pun ikut sekali. Yang tu jadikan haram. InsyaAllah cukup sekadar tu. Ya. Ya. Bagaimana yang menerima kejayaan selalu dia bersujud, dia Tak. bersyukur dengan Allah Taala. Yang tu sujud hanya semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Maksudnya yang sujud syukur tu, kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Dia sebenarnya Allah Taala sebut dalam Quran, irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud itu simbolik sembahyang. Sama juga yang sujud syukur tu, apa dia? Simbolik sembahyang. Walaupun dia bukan sembahyang, tapi simbolik sembahyang. Sebab itulah tak boleh daripada apa dia, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sujud syukur tu memang dia bukan sembahyang, tapi simbolik sembahyang. Sebab Allah Taala menyatakan dalam Quran, irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud. Allah nak tahu apa dia? Nak bagi tahu dekat kita ni, dekat hamba-hambanya, supaya hanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi simbolik rukuk dan sujud ialah sembahyang. Yang sujud syukur tu memang bukan sembahyang, tapi simbolik. Boleh. Jadi tak ada masalah sujud syukur. Dan disunatkan sujud syukur. Apa saja yang kita dapat benda sujud syukur ni, apa dia? Sujud syukur ni ialah kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur. Kita tengok kadang Pak Arab apa? Gol bola je pun. Bola sepak bola gol pun sujud syukur. Jadi apa saja yang mengembirakan hati ni, apa dia? Disunatkan untuk sujud syukur. Tak kisahlah anak-anak dapat SPM ke, dapat apa? 9A, sujud syukur terus. Jadi apa dia? Tak ada masalah. Apa saja yang mengembirakan, terlepas daripada bala, terlepas daripada musibah, apa saja kita rasa dapat nikmat, kita sujud syukur. Sebab apa Allah Ta'ala menyatakan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apabila kamu dapat nikmat, kamu ceritakanlah. Jadi alhamdulillah, apa dia? Dapat kemenangan pun, sujud syukur. Nak bagi tahu dekat orang ramai apa dia? Aku dapat kemenangan, aku dapat nikmat daripada Allah, aku terlepas daripada bala. Anak aku dapat macam ni. Nak bagi tahu benda-benda ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang punya. Jadi kita nak cerita apa? Nak cerita ni Allah Taala punya. Itulah simbolik apa dia? Sujud syukur. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.